cita-cita, medan utama sebagai wasilah menyemai benih-benih hikmah. Berteras keimanan, berlandas keasaman. Ini iltizam kita, ini matlamat kita, sentiasa ada memacu keharmonian ummah. Zakat bulan bina, amanah dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Assalamualaikum Zat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ustaz, di live dari mana tu Ustaz? Dari Bandar Baru Bangi. Oh, ingat ada belah jarak Penang Oh, itulah tahun ni tak boleh balik kampung lah, nampak ayahnya. Tahun ni raya di perantauan je. Ramadan dan raya di perantauan, tak boleh balik kampung. InsyaAllah. Allah. Orang kampung merindu Ustaz. Allah. Ya lah. Okey Ustaz, suara anda jelas Ustaz? Ya. Jelas lah? Alhamdulillah, jelas. Suara Ustaz pun jelas. InsyaAllah kita mula terus Ustaz. Okey. Baik. Sebelum kita mula, insyaAllah bolehlah sidang penonton sekalian dan kita semua untuk sama-sama kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang penuh dengan keberkatan ini. Allah masih memberikan peluang, masa, ruang dapat sama-sama kita mengisi masa lapang kita pada petang ini dengan sama-sama kita ikuti live ataupun perkongsian bersama dengan Al-Fadil Profesor Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Baik, kami daripada Zakat Pulau Pinang Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz atas kesudian Ustaz bersama dengan kami live pada petang ni, dan insya-Allah mudah-mudahan kami beroleh manfaat yang besar dan mudah-mudahan insya-Allah kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik Ustaz, untuk jimatkan masa dalam tempoh sejam ni Ustaz. Mungkin Ana boleh teruskan Ustaz untuk mukadimah ni. Ya. Seperti yang kita tahu pada hari ni Ustaz, untuk kita punya tajuk pada hari ni berkaitan dengan Ramadan dan zakat pendapatan. Kalau kita tengok pada hari ni Ustaz, sambutan Ramadan pada tahun ni berbeza pada sambutan tahun yang sebelum ni. Kalau tahun sebelum ni kita sambut dengan penuh gembira, seronok dan sebagainya, tapi berbeza pada tahun ni kita sambut dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Dalam erti kata dalam fasa PKP lah Ustaz jadi banyak perkara terbatas dan sebagainya. Jadi untuk mukadimah ni mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kami berkaitan dengan sambutan Ramadan fasa PKP ini, apakah hikmah di sebaliknya dan sebagainya, dan apakah pecutan terakhir kita untuk nak gapai Lailatul Qadar pada kesempatan terakhir ni. Jadi saya serah pada Ustaz untuk memberi sedikit mukadimah berkaitan dengan Ramadan. Sila Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Saiful Amri selaku moderator pada tengah hari petang lah kan. Kedua lah, dua lebih lah. Dan kita berada pada 25 Ramadan hari ini. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang pentingnya doa kita hari tu start daripada Rejab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita doa itu dah sampai dah. Pada hari ini kita berada dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, memberi peluang pada kita untuk berada dalam bulan Ramadan. Cuma Ramadan tahun ni memanglah versi yang agak berbeza daripada Ramadan yang sebelum ini. Ramadan sama aja, tapi cara kita menyambut dan kita menghadapi Ramadan itu. Sebab sebelum ini kita bebas ke masjid, surau, sembahyang tarawih ramai-ramai apa semua. Tapi sekarang ni tarawih di rumah, kan, solat di rumah, banyak berkurang di rumah. Apa hikmah dia? Sebenarnya setiap apa yang berlaku tu sudah tentu ada hikmahnya sebenarnya. Maka dengan sebab itu kita pandang sebagai satu benda yang positif. Walaupun kadang-kadang orang rasa sedih, dia tak boleh berjemaah di masjid dan surau. Tapi salah satu hikmah yang kita boleh tengok adalah Allah nak menilai kita, nak menguji kita. Kita lama ni kita pergi masjid tu, kita betul-betul nak pergi ke ataupun kita ikut orang je. Kadang-kadang ada orang dia pergi tu kerana ikut orang ni. Sebab tu kita tengok awal Ramadan ramai kau di masjid sebelum ni. Lepas hujung-hujung Ramadan tambahlah 25 Ramadan. Makin tak ada seriak dah orang, tak ada orang dah. Kan? Jadi nak menilai kita ni macam mana? Kita buat ibadat pada Allah ni kerana orang kata ataupun tidak. Jadi hari ni kita kena buat sendiri. Kita boleh maintain ke tak? Tak ada siapa tengok pun kita buat ni. Tu ada orang tengok, malu Allah pi bila tak pi lagi, orang buat ikut apa ke, kita buat kenduri orang tak main ke. Ada orang macam tu tu. Dia pergi surau masjid tu sebab apa? Sebab dia ingat saya kalau aku buat kenduri orang tak main. Jadi biarlah nampak muka jadi dah. Dan dia buat tu kadang bukan nak buat sangat pun, tapi buat kerana orang. Tapi kali ni berbeza. Buat tak buat tak ada siapa pun tahu. Kita duduk rumah tak tahu. Kita terus lepas buka puasa kita lena tidur terus ke. Tarawih tak buat apa tak buat ataupun kita buat juga, siapa pun tak tahu, Allah tak tahu. Maka itu hikmah dia nak menguji keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata kita tengok ada sudut positifnya. Yang keduanya, cuba bayangkan, lama ni tak pernah jadi imam pun. Tak pernah jadi imam, tiba-tiba naik pangkat dari makmum jadi imam. Kalau sembahyang tarawih kan, jadi imam di rumah tu, Allah dia ketak lutut tak kira dah, kan? Tetapi hampir sebulan ni dah 25 hari dah. Rasa lepas-lepas ni kalau tu imam tak main rasanya tolak dia boleh boleh maknanya tak ada masalah dah jadi tu imam pun. Jadi ada hikmah dia. Lama ni kita tahu kita rupanya ayat lazim kita hafal berapa ayat ya kita hafal. Aku hafalnya qul ya Allah je rupanya. Bila main nak kena jadi imam tiap-tiap hari, tak perlu juga kat anak-anak dengan bini kan. Takkan duk hari qul ya Allah. Jadi makna mula nak hafal sikit. Hafal 2-3 ayat lagi. Hafal 2-3 surah lagi. Apa semua. Ini satu benda yang baik. Kita tengok dari sudut positifnya. Kita nak ambil tahu. Tadi ni tak saat ni. Sebelum saya live kat sini ni. Ada juga. Sini saya ada program banyak juga. Secara live juga. Dan saya program. Kalau tiap-tiap harinya saya program di Jabatan Mufti. Tiap-tiap hari kita baca kitab. Kita baca kitab. Tadi pun saya ada live daripada satu surau. Kan tentang sembahyang raya, khutbah raya, kan, satu benda baru yang tak pernah orang buat sebelum ni. Mana kita buat di rumah. Kalau orang kita tak dan di masjid tak ambil surau, pakai tak buat lah. Tapi tahun ni nak kena khutbah lagi. Satu pengalaman baru yang mana yang kurang-kurangnya kita akan ada ilmu. Paling tidak kita akan belajar ilmu. Kita akan belajar ilmu, kita akan tengok balik, kita akan mengaji balik, kan? Mana setiap benda yang Allah bagi jadi kat kita tu adalah hikmah yang tersendirinya yang kita boleh nampak banyak kebaikan-kebaikan. Kuliah-kuliah online mesti sebut tadi memang bersebarak. Maknanya
Walaupun tak dapat pergi kuliah macam biasa, kuliah tetap jalan. Tetap jalan. Alhamdulillah. Kan? Saya pujilah, terima kasih kepada Pusat Zakat Pulau Pinang ni. Saya banyak terlibat dengan Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. Dah duduk sini buat macam kan? Duduk sini ni, saya banyak terlibat juga dengan Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. Mengisi program-program mereka. Dulu program-program mereka secara live lah di mana-mana jabatan agensi kerajaan, swasta dan sebagainya. Tapi kali ni pun ada program-program buat melalui macam ni juga. Kita buat cara macam ni. Menggunakan pelbagai aplikasi yang ada. Macam ni guna StreamYard, kadang-kadang ada guna Zoom, ada guna Google Meet, ada guna macam-macam lagi, Webex dan sebagainya. Yang mana yang bolehlah kita ambil manfaat sikit sebanyak. Yang pentingnya tuan-tuan, kita tengok bahawa setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Itu pertama, dari sudut kebaikan diri kita sendiri, kita akan banyak belajar, banyak benda yang kita terlepas pandang selama ni. Jadi kita belajar baliklah. Doa-doa pun dulu mana hafal. Amin doa untuk imamnya. Amin doa untuk imam doa, kita pun amin. Lah ni hafal tak? Hafal. Paling tidak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna tu kira lah duk di mulut ya. Lah ni dulu mana kalau sebut terkejut terempak tak boleh nak baca langsung. Tapi maknanya ini satu kebaikan. Jadi tahun depan punya Ramadan Tarawih kita tak risau. Kita ada Tok Bilal yang simpanan tu ada, Tok Imam simpanan pun berlambak. Tak ada masalah lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, satu sudut. Sudut yang kedua adalah kita nak tengok betapa kerdilnya kita di depan Allah Ta'ala. Allah uji satu je virus. Tak banyak, satu virus je. Kita kelupuk habis. Satu dunia kelupuk dengan kita je. Satu dunia tuan-tuan. Jadi kelang kabut. Takut habis. Tuan-tuan bayangkan bagaimana kalau kita seorang-seorang di akhirat. Seorang-seorang ketika mana kita berada di alam barzakh. Ketika mana kita meninggal dunia ni. Macam mana kita nak hadapi. Lalu ni kita hadapi ramai-ramai ni. Kita dah takut dah. Keluar rumah pun semua pakai pedah belakang ni. Kan? Keadaan semua takut apa semua kan. Jadi beratok kedai-kedai pun beratok panjang apa semua. Jadi kita rasa susah. Itu kita ramai-ramai. Kita menghadapi ramai-ramai. Macam mana besok ketika mana kita masuk alam barzakh kita seorang-seorang. Ketika mana kita dibangkitkan di akhirat. Kalau kita tak ada persiapan dan persediaan macam menghadapi semua tu. Dan kita kena ingat juga bahawa kerdilnya kita di depan Allah Ta'ala. Walaupun hebat manusia. Negara-negara yang hebat kita tengok. Amerika mana tak hebat. Negara besar dunia. UK mana tak hebat. Negara besar dunia. China, Rusia. Kalau kita tengok negara-negara ni yang paling banyak kena COVID-19. Maka tak boleh buat apa-apa. US sendiri dah 1,5 juta tak silap yang positif dah. Dan tak boleh buat apa-apa. Duk cari lagi perjalanan serat boleh lagi. Nak menunjukkan hebat macam mana pun manusia, dia kena akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah duk banggalah dengan teknologi, tak usah duk bangga dengan kepesatan, kehebatan dari sudut apa yang ada, tetapi kita kena ingat, kita kena sedar. Kita tidak akan menjadi terbaik kalau kita tak kembali kepada Allah. Jadi semua benda ni nak mengingatkan kepada kita betapa kita ni manusia yang sangat-sangat kerdil, yang sangat-sangat mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lepas ni kita ambillah buka masjid nanti dengan ni, saya rasa orang dah rindu lama ada depan, takkan lepaskan peluang lagi untuk maka akan pergi masjid, akan suara sebagainya. Selama ni kadang-kadang pi tak pi gitu je. Kadang pi kadang tak pi, biasa ya, tak rasa apa. Tak rasa apa pun. Tapi lah ni cuba kita tengok kan. Allah rindu sangat sebab tak boleh pi. Jadi kalau jadi macam tu lagi, langsung tak boleh pi kan. Jadi maknanya ini pengajaran yang besar lah. Jadi sebenarnya itulah banyak lagi pengajaran, tapi saya ambil sikit lah sebagai mukadimah kita pada petang ni. Itulah sikit pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pentingnya ada benda positifnya untuk kebaikan kita, agama kita. Kita menghayati siapa diri kita sebenarnya di depan Allah Ta'ala. Okay, wallahu'alam. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Masya Allah Ustaz, betapa banyaknya hikmah sebenarnya Allah Ta'ala beri kepada kita di sebalik apa yang terjadi pada hari ini Ustaz. Yang saya sebut tadi antaranya Allah Ta'ala nak nilai kita bagaimana kita di depan Allah Ta'ala sendiri. Dan Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi ilmu kepada kita, pengalaman kepada kita. Dan pada masa yang sama juga kita perlu sedar betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz. Itu satu Masya Allah perkongsian Ustaz yang sangat bagi saya kita perlu sama-sama tadabbur apa yang berlaku pada hari ini. Baik Ustaz, beralih kepada tajuk zakat pendapatan Ustaz. Zakat pendapatan. Kita lihat hari ini ramai
yang masih belum faham. Tadi kita kan tajuk kita Ramadan dan zakat pendapatan. Jadi kita nak fokus pada zakat pendapatan kali ni Ustaz. Ramai yang di kalangan kita yang Ya, ya. masyarakat lah yang belum faham dan tahu berkaitan dengan zakat pendapatan ni, bilakah ia dilaksanakan, semenjak bila, zaman bila dan sebagainya. Dan ada yang kata benda ni dah lama, ada yang kata tak lama, baru dan sebagainya. Jadi mungkin minta penjelasan daripada Ustaz, penerangan daripada Ustaz berkaitan dengan zakat pendapatan itu sendiri, sejarahnya, sirahnya dan beberapa konsep pelaksanaan yang berkaitan dengannya. Mohon Ustaz kongsi dengan kami bersama, insyaAllah. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan tentang zakat pendapatan. Baik. Jadi yang pertama sekali, zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Yang ketiga, lepas mengucap 2 kalimah syahadah, solat dan zakat, lepas tu baru puasa, kemudian haji. Jadi zakat ni memang satu perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan Allah Ta'ala banyak menggandingkan solat dengan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Tunaikan, dirikan solat dan tunaikan zakat. Bahkan ada 32 kali gandingan dalam Al-Quran. Ada kata 28 kali gandingan Al-Quran, solat dan juga zakat itu. Jadi menunjukkan zakat ni sebenarnya yang pertama sekali, zakat ni perkara yang kita tak boleh ambil remeh. Satu. Sebab itu kita tengok Sayyidina Abu Bakar mengisytihar perang, tak ada orang enggan mengeluarkan zakat. Cuma hari ni bab zakat ni saya rasa Pusat Zakat Pulau Pinang sendiri sentiasa turun bagi penerangan kepada masyarakat tentang kewajipan untuk melaksanakan ibadat zakat ni. So tak ada masalah, orang kita semua tahu dah bab zakat ni. Cuma kadang-kadang duk jadi keliru lagi zakat pendapatan, sebab duk dengar cerita ada kata mana ada zakat pendapatan. Memang ada pun orang kata lagu tu. Kan menyebabkan dia tak nak bayar zakat pendapatan tersebut. Sebab tu sebenarnya kalau kita lihat apa sebut oleh ulama, sebenarnya zakat pendapatan itu senang kita cerita wajib. Okey, kita nak cerita apa dalilnya ataupun apa, bagaimana isunya, bagaimana sejarahnya. Kewajipan zakat pendapatan sebenarnya dia telah diasaskan kepada beberapa dalil. Antaranya dalam Al-Quran, bila mana Allah sebut ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Apa juga usaha kamu. Sebab itu para ulama maksudkan dalam pendapatan tu disebut sebagai al-malul mustafad. Al-malul mustafad ni maknanya harta yang bermanfaat yang kita peroleh. Sama ada upah ke, gaji ke, imbuhan ke, barang yang kita peroleh, duit yang kita peroleh daripada bekerja atau usaha yang dilakukan, sama ada secara tetap gaji bulan ataupun kita dapat sekali sekala. Maka pada ketika itu berdasarkan kepada ayat Quran ini, Allah Ta'ala kata keluarkanlah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik, segala usaha yang kamu telah lakukan. Jadi dalam ayat surah Baqarah ayat 267 ni kita tengok Allah menjelaskan bahawa segala hasil usaha yang baik, hasil usaha yang baik, mana kerja baiklah, kita dapat gaji ni kan hasil daripada yang baik. Kalau merompak tu tak baiklah, merompak zakat apa, nama pun merompak kan. Jadi maknanya kerja yang kita buat dia wajib dizakatkan. Jadi maknanya daripada sini, siapa-siapa yang makan gaji, kita hari ni boleh kata-kata kebanyakan makan gaji. Dia makan gaji itu sebagai satu profession, tak kira kerajaan ke, swasta ke, macam mana sekalipun, maka dia termasuk dalam hasil usaha yang wajib zakat. Termasuk dalam perkara tersebut. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, maksud dia Nabi kata apa? Menjadi suatu kewajipan kepada setiap orang Islam untuk berzakat. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang tak ada duit, tak ada harta, nak zakat macam mana? Baginda menjawab, bekerja untuk mendapat apa sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah, berzakat dan juga bersedekah. Maka tanya lagi, sahabat tanya, kalau tidak mempunyai pekerjaan macam mana? Maka Nabi kata, tolonglah mereka yang minta pertolongan. Maka tanya lagi, bagaimana kalau tidak mampu? Baginda jawab, kerja ke jalan kebaikan dan tinggal kejahatan. Dan itulah merupakan sedekah. Maknanya, yang pertama dalam hadis ini nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kuat untuk berzakat dan bersedekah itu.
Dalam Quran pun juga sebut sedekah. Sedekah ada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah sunat segala macam lah. Infaknya, qajariyahnya, wakafnya, apa-apa jugalah. Sedekah untuk ihya Ramadannya kan. Itu sedekah sunat lah. Jadi maknanya sedekah yang wajib itu adalah zakat. Baik. Dan Nabi SAW sebut mengaitkan dengan pekerjaan. Nabi suruh bekerja. Dengan kerja tu dapat duit. Dengan duit itu dapat pendapatan. Pendapatan itu kena keluarkan zakat. Dan Nabi kata tunaikan zakat harta kamu. Baik. Jadi kita lihat dari sudut itu. Kemudian. Jadi kita tengok daripada kalangan para sahabat, asar daripada sahabat yang juga menunjukkan dalil wajib zakat pendapatan ni bukan benda baru. Zaman Nabi lagi. Zaman sahabat. Kita tengok asar daripada sahabat yang disebut sebagai satu zakat pendapatan diriwayatkan daripada Abu Ubaid yang diterima daripada Hubairah bin Yarim. Beliau berkata, maknanya dia kata apa? Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami sebuah bakul yang berisi barang yang bernilai, diambil sebahagiannya untuk membayar zakat. Jadi maknanya di sini menunjukkan kepada kita bahawa sejarah itu menunjukkan di kalangan para sahabat sendiri telah menggunakan konsep al-malul mustafad itu, segala perkara-perkara yang bernilai, yang bermanfaat itu, maka dikenakan zakat. Sebab itu kalau kita tengok teks fatwa, memang adalah, bahkan kalau saya sempat tengok tadi ada fatwa tak kat Malaysia ni, rupanya ada. Saya tengok dua fatwa. Pertama fatwa oleh Persekutuan menyatakan bagaimana zakat wajib dikeluarkan atas pendapatan daripada pengkajian. Bukan pengkajian, penggajian. Jangan silap sebut. Penggajian bukan pengkajian. Penggajian gajilah. Termasuk apa-apa upah, allowance, imbuhan dan bonus. Oleh itu wajib bagi seseorang Islam mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggajian tersebut. Fatwa ni bertarikh 9 April 1999. Dan kalau kita tengok fatwa kebangsaan sekalipun, muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hayat Agama Islam Malaysia bersidang pada 22 Jun 1997 telah membincangkan benda ni. Ulama kita bincang lama dah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita bincang kedai kopi tak edit. Kadang-kadang orang ni kata mana wajib, dia terbincang kedai kopi je. Kan? Jadi sebenarnya benda ni dibincangkan oleh fatwa dah, oleh ulama, yang mana dibincangkan peringkat kebangsaan menceritakan tentang zakat gaji dan pendapatan. Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Jadi maknanya kita tengok kalau dalam sudut tadi kita lihat ianya benda ni diistimbatkan. Memanglah hadis secara jelas tu tak ada. Tetapi diistimbatkan daripada apa yang berlaku sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat lagi, yang mana segala al-malul mustafad itu, segala harta-harta yang memberi manfaat itu yang dikeluarkan zakat. Untuk apa sebenarnya? Kan kadang-kadang orang nampak Allah, apa nak kena keluar zakatnya? Sebenarnya zakat ni bukan banyak pun, 2.5% je. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan dalam masyarakat. Tambah-tambah hari ni pula orang yang makan gaji banyak lagi ramai daripada orang yang tanam padi kan. Orang tanam bendang tu pun nak kena bayar zakat tu. Tanam bendang yang dia kadang-kadang dapat banyak mana sangat dapat kan. Tengok musim pula, kadang musim tak okey, main bah apa semua habis semua. Kan? Tu pun kena bayar zakat. Tapi tiba-tiba orang yang yang gaji ni, ya Allah, tiap-tiap bulan relax dia dapat gaji. Dia dapat maknanya lebih senang daripada mereka itu, tak kena zakat. Jadi benda tu tidak menepati ruh. Jadi kita tengok dari sudut tu pun kita nampak bahawa kalaulah mereka pun kena zakat, apatah lagi orang yang makan gaji ni. Ini kalau kita fikir kan berdasarkan kepada apa yang kita dapati bahawa memang akan dikenakan zakat. Dan zakat itu sendiri sebenarnya memberi kebaikan pada masyarakat yang mana dia dapat mengimbangkan keadaan kehidupan dalam masyarakat yang masing-masing nak dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Orang kaya dia pemurah, orang miskin dia tak akan dengki pada orang kaya. Nampak tak? Dia punya apa? Dia akan memberi kebaikan itu. Maka dengan sebab itu mengikut pandangan kita sebut tadi berdasarkan ijtihad ulama mutaakhirin, terutamanya berdasarkan dari dalil yang kita sebut tadi, Quran, Sunnah, athar para sahabat dan sebagainya,
menunjukkan kepada kita bahawa zakat pendapatan itu adalah wajib. Jadi kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, siapa-siapa yang makan gaji, terutamanya sebab ni ramai makan gaji, cepat-cepat pergi ke zakat Pulau Pinang untuk kira macam mana dia punya zakat dia, supaya dapat membersihkan harta kita dan menyucikan jiwa kita. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi yang mana Ustaz sebut kepada kita berkaitan dengan zakat pendapatan ini, yang tak boleh diambil remeh sebenarnya, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar pun mengisytiharkan perang kepada mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat dan sebagainya. Dan apa yang Ustaz tekankan tadi adalah zakat pendapatan wajib, dan ianya bukanlah untuk nak ambil harta dan sebagainya, tapi ianya untuk membersihkan dan memberkatkan harta itu sendiri, Ustaz. No? Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz di atas penerangan tadi, Ustaz. Ya. Baik Ustaz, kalau kita tengok pula dalam masalah zakat pendapatan itu sendiri, Ustaz. Tadi Ustaz cerita berkaitan dengan hukum dia, Ustaz cerita berkaitan dengan sejarah sirah dia ataupun asar yang rujukan kita. Tapi pada masa yang sama juga Ustaz, saya nak minta penerangan daripada Ustaz berkaitan dengan fiqh dia sendiri, Ustaz. Bagaimana zakat pendapatan itu sendiri? Sebab ada ramai mungkin kita faham dari fatwa di Malaysia, kita faham ya zakat pendapatan tu banyak daripada gaji yang saya sebut tadi. Tapi sefaham saya memang dalam zakat pendapatan itu sendiri dia ada pembahagian, penjelasan dan keperincian dia sendiri. Jadi mungkin Ustaz boleh terang kepada kami sikit berkaitan dengan fiqh zakat pendapatan ni, pembahagiannya, konsep dan sebagainya. Baik. Baik, jenis-jenis harta zakat pendapatan ni dia bukan gaji saja. Saya bagi contoh tadi sebab apa? Sebab kebanyakan orang makan gaji. Kan? Jadi senangnya potong bulan-bulan saja. Saya pun potong bulan-bulan sebenarnya. Jadi potong bulan-bulan senang. Jadi mudah, kita pun tak fikir masalah. Kemudian benda ni macam disebut tadi lah, zakat ni dia bersih, dia suci tu. Dia makna zakat ni bersih, suci, subur. Dia tak rugi orang ambil zakat ni. Dan pengalaman kita, sekarang saya banyak pengalaman di wilayah ni. Kan mereka yang bayar zakat ni, saya rasa Pulau Pinang pun sama lah. Tapi di wilayah ni berhadapan dengan macam-macam orang lagi kan. Macam-macam geng korporat, geng artis, geng macam-macam yang duduk sini ni. Yang bila mana kita berhadapan dengan dia orang, bila dia orang bayar zakat saja, menangis. First time bayar zakat menangis. Itu biasa. Sebab ditanya menangis sebab apa? Dia kata, ya Allah, selama ni sebelum dia bayar zakat ni, dia rasa macam ada satu bebanan yang tak lepas dalam diri dia. Itu. Jadi dia dapat selesaikan. Yang kedua, kita tengok tahun depan dia main zakat lagi banyak. Maknanya subur, zakat itu subur. Dia menyuburkan harta seseorang. Saya teringat satu benda lagi. Saya pernah pergi atas ni lah bersama Pusat Wilayah Persekutuan ke Labuan. Ada program kat sana satu ketika. Saya jumpa nelayan. Ni cerita. Saya jumpa nelayan. Satu nelayan ni, dia ni, sembang saya lah. Saya sembang macam mana dia bayar zakat apa semua. Dia kata, dulu dia ni kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Memang susah. Kadang-kadang keluar pergi cari ikan. Kita tahu Labuan kan, memang dia kat laut kan. Dia nelayan banyak kan. Dia pergi cari ikan. Kita kat Penang banyak juga kan. Kat Kuala Muda dan sebagainya tu. Jadi keluar, kadang dapat banyak sangat. RM100 dan RM50. Sikit RM200. Dah lah keluar kadang 2 hari. Kadang. Jadi susah dia kata. Jadi satu hari tu dia kata, aku macam mana nak buat ni. Dia teringat tentang zakat. Walaupun dia taklah sampai. Dia teringat tentang zakat. Dia kata dia tak pernah keluar zakat pun. Jadi waktu tu walaupun zakat dia dah kadar dia. Dia dah nisab dia kan. Tapi dia tak peduli kali ni. Dia kata aku nak keluar juga. Banyakkan sikit kau tak peduli. Dapat banyaklah. Sikit-sikit lah. Dia tak fikir kadar-kadar tu lah. Kalau jadi zakat. Tak jadi pun sudah. Jadi aku nak keluarkan harta untuk aku tak mau. Aku nak bersihkan harta aku. Tu dia punya fikir lah. Dapat dia pun keluar. Sekali tu dia dapat tangkapan RM100. RM100 dia keluar zakat. Walaupun kalau ikutnya mana dan nisab RM100 kan. Yeah. Tapi semangat dia. Kita nak tengok semangat dia tu. Dia pun pergilah Labuan Square. Di Labuan tu ada satu tempat pusat zakat duduk kat situ. PPZ kat situ. Labuan Square. Dia pergi bayar zakat. Kalau RM100 update zakat. RM100 update. 2.5%. RM2.5. Jadi mana ada orang bayar zakat RM2.5. Zakat fitrah pun RM7. Kan? Tapi dia bayar RM2.5. Dia kata dia lah paling sikit bayar zakat. Semangat nak bayar tu.
Tapi dia kata kat saya, dia bagi tahu saya, Ustaz, sejak daripada tu saya tak pernah berhenti bayar sampai lah ni dia kata gaji saya 5 angka. Sejak daripada tu rezeki saya tak pernah putus dan tak pernah berkurang. Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Entah macam mana tak tahu, daripada jenis nelayan saya dapat satu projek pula, projek ikan di daratan pula. Atau saya tak tahu lah ikan ni, saya tak erti sangat. Tapi dia cerita dia dapat gini, dia nampak, dia kata satu-satu Allah bagi ni. Allah bagi start daripada dia ikhlas sungguh keluarkan harta di jalan Allah Ta'ala. Subhanallah, ni orang nelayan dapat RM100 keluar zakat, malu kita. Malu kita. Kan? Maka dengan sebab itu kita ambil dia punya pedoman pengajaran ni. Sebab apa? Sebab zakat itu juga bermaksud subuh. Dia akan menyuburkan harta kita. Selain pada membersihkan harta kita. Sebab apa? 2.5% tak banyak, tapi bukan hak kita. Itu ada hak orang lain yang ada dalam harta itu. Kalau kita ambil, maknanya kita ambil hak orang lain. Kita makan harta secara batil. Maka dengan sebab itu pastikan keluar zakat. Dalam konteks zakat pendapatan tadi kita sebut. Jadi yang pertamanya dia sebut tadi dalam konteks mal mustafad. Yang pertamanya adalah kasbul amal wa rawatibul ujur, iaitu zakat harta penggajian dan upah kerja. Maksudnya harta yang diperoleh oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan, sama ada kerja dengan kerajaan ke, swasta ke, bentuk fizikal ke, sumbangan idea ke atau sebagainya, dia akan dapat tahunan ke, bulanan ke, mingguan ke, harian ke, jam ke, apa semua, itu dia kira zakat. Contohnya gaji, upah, bonus, tuntutan kerja lebih masa, overtime, ataupun gratuity. Ini orang-orang pencen dia tahulah, gratuity, pampasan, pencen, hadiah, anugerah, insentif dan sebagainya. Jadi apa-apa hasil yang diperoleh dengan sebab pekerjaan dan juga penggajian, maka itu dikira sebagai yang dikenakan zakat. Kemudian zakat harta pemberian ataupun al-atiyah. Maksud juga itu harta yang diperoleh oleh seseorang bukan hasil daripada pekerjaan yang dilakukan, macam orang bagi kat dia. Orang bagi, diterima sama ada daripada individu atau institusi. Maka juga dia contohnya hibah ke, hadiah ke, seguah hati ke, apa-apa jugalah, pampasan ke dan sebagainya. Kemudian zakat bagi harta kerja bebas, al-mihan al-hurrah. Al-mihnatul hurrah atau al-mihanul hurrah, kerja bebas, iaitu harta yang diperoleh oleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukan tanpa ada kaitan dengan pihak lain. Kalau tadi kerjaan ada kaitan dengan pihak, kerja dengan swasta ada kaitan dengan majikan, ni dia buat kerja sendiri, kerja profesional. Contohnya bayaran perkhidmatan konsultasi profesional sebagai peguam, dia buat kerja sendiri, dia buka apa kita kata firma sendiri, arkitek ke, doktor klinik ke, doktor swasta dan sebagainya. Jadi itu. Yang kedua, bayaran projek yang diterima oleh kontraktor dan keuntungan projek yang dapat secara bermusim, dan komisen, bayaran royalty, ataupun komisen yang diterima daripada hasil penulisan, penerbitan, aktiviti apa juga, kan. Ada kemudian hasil tunai skala seperti apa jugalah yang dia dapat, maka dia dikenakan zakat. Begitu juga kita lihat tentang EPF, banyak juga EPF yang mana dia dapat duit sebab sedang benda tu masuk dalam simpanan dia. Sebenarnya EPF ni dia simpan lama dah, patutnya tiap-tiap tahun dia kena bayar zakat, tapi oleh kerana dia tak dapat genggam milik dia itu, dia tak dapat, maka dengan sebab itu sekali dia keluarkan, dia kena keluarkan zakat. Jadi maknanya beginilah, apa-apa sumber yang kita peroleh yang disebut sebagai al-mal mustafad tu, termasuk gaji kita, bonus kita dan sebagainya apa juga, maka kita keluarkan 2.5% daripada hasil tersebut untuk dikeluarkan zakat. Jadi insya-Allah ianya akan memberi kebaikan dari sudut membersihkan diri kita, membersihkan harta kita dan juga menyuburkan lagi harta kita. Itulah sikit sebanyak, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Macam mana Ustaz terang kepada kita tadi, sidang penonton sekalian, berkaitan dengan fiqh zakat pendapatan itu sendiri. Bagaimana saya sebut tadi, zakat tu sebenarnya menyuburkan, yang macam saya sebut tadi, cerita berkaitan dengan kisah seorang pembayar zakat ni. Tahun pertama mai bayar, first time mai bayar dan sebagainya. Bila tahun seterusnya lebih banyak dia membayar zakat itu sendiri. Maksudnya zakat harta itu, harta zakat itu sendiri sebenarnya menyuburkan harta kita. Apa yang saya sebut tadi.
Yang saya nak simpulkan 3 perkara yang saya sebut berkaitan dengan pembahagian zakat pendapatan ni. Yang pertama, yang saya sebut tadi adalah zakat pendapatan ni tidak hanya tertumpu kepada gaji dan allowance semata-mata kan. Itulah penggajian dan upah kerja, allowance dan sebagainya. Tapi juga dia juga merangkumi dalam harta yang kita perolehi ataupun pendapatan yang kita perolehi daripada sumbangan pemberian orang. Dan yang ketiga adalah daripada hasil usaha kerja bebas kita yang tak terikat dengan apa-apa pihak lain lah. Dan tak silap saya mungkin ada berkaitan dengan al-mustaghallat tu Ustaz. Al-mustaghallat. Dia juga dalam pendapatan Ustaz. Dia al-mustaqal, dia zakat harta mustaghallat juga dia termasuk dalam pendapatan, iaitu apa-apa harta yang diperoleh daripada harta yang kita dapat pulangan secara sewaan, contohnya contohnya hasil sewaan rumah, bangunan, kelang, premis, perniagaan, maka kita dapat, itu juga termasuk dalam yang disebut sebagai al-mustaghallat itu juga kita dikira sebagai dikenakan zakat. Sewa kenderaan, contohnya sewa lori kan, sewa traktor, mana nak tahu kan, dia ada macam-macam peralatan, aset dan sebagainya kan. Jadi maknanya itu termasuk dalam disebut sebagai al-mustaghallat yang juga dikenakan zakat. Maksudnya harta tu dia tak diwajibkan zakat, tapi hasil daripada harta tadi tu kita wajib keluarkan zakat je Ustaz, no? Berdasarkan yang saya sebut tadi lah. Ya. Okay Ustaz. Sebelum kita nak saya nak bagi soalan terakhir pada Ustaz ni, ada satu soalan. Mungkin saya nak buat satu gambaran pada Ustaz. Cerita tentang seorang perempuan ni lah, seorang perempuan. Dia pernah sebut lah. Dia kata dia ni seorang dia gaji yang banyak, dia dapat gaji bulanan banyak. Dia pada masa yang sama dia bagi siang malam, dia bagi anak-anak makan, dia biaya orang tua dia buat kerja kebajikan dan sebagainya. Tapi bila setiap kali dapat gaji, mesti gaji tadi tak pernah cukup-cukup, tak pernah cukup langsung. Ini situasi sebagai seorang perempuan lah. Maksudnya dia kata seolah-olah macam ada benda tirih, benda bocor daripada hasil yang dia dapat tadi. Jadi saya tengok kat sini Ustaz, dia ada penting tengok berkaitan dengan betapa nilainya keberkatan dalam harta tu sendiri dengan amalan zakat tu sendiri. Jadi mungkin Ustaz boleh rungkaikan kepada kami sikit berkaitan dengan merungkaikan tentang kebahagiaan, keberkatan dalam hidup ni dengan kita amalan berzakat ni Ustaz. Baik, terima kasih. Suara tu putih-putih sikit. Saya dengar tak tahu kok line ke macam mana kan. Tu saya orang kata bang dengar main duduk dekat. Duk bang dengar lah mana. Sebab suara tu putih-putih. Saya nak tangkap apa dia ni duk kata kan. Saya guna handphone. Komputer. Jadi guna handphone ni tu kok line kok mana ke. Saya dengar macam Ustaz Saiful ni macam robot bercakap. dia dengar tak dengar kan. Tapi boleh tangkap lah. Suara okey kau nak clear Clear tak? Ustaz clear. Saya pula lah. Ni robot pula kan. Tak apa. Okey. Clear. Tak apa. Yang pentingnya saya dapat tangkap apa yang nak kata bahawa ada orang ni dia ada duit, dia gaji dia okey apa semua, dia rajin bersedekah. Dia rajin infak. Kat mana orang dia pergi bantu apa semua kan. Tapi dia tengok kat mana dia rasa tak puas lagi, tak lepas lagi. Kan? Dia rasa ada masalah lagi dia ni. Sebenarnya sedekah itu adalah sunat. Zakat itu adalah wajib. Dua benda ni. Kalau kita sedekah macam mana sekalipun, kalau tak keluar zakat, hak wajib ni masih tak tertunai. Sebab itu kita nak pesan bahawa dia ada hak wajib, ada hak sunat. Jadi hak wajib tu kena buat dulu. Kemudian kalau kita buat sunat saja, wajib dia tak cover sebenarnya. Tak cover. Kita sedekah, kita infak, kita wakaf, ni zakat ni kita tak buat, maka dia tak cover. Tak boleh. Contoh lagu ni lah. Kita ni tiap-tiap malam qiyamul lail. Tak pernah miss qiyamul lail. Pergi subuh tak sembahyang. Agak-agak okey ke tak okey? Itu analogi yang mudah lah kan. Qiyamul lail tahajud ni memang pulun sungguh. Tapi lepas tahajud tidur pukul 8 baru bangkit. Tak sembahyang subuh. Jadi maknanya situ kita nak kata dia ni baguslah qiyamul lail. Memang bagus qiyamul lail. Ikannya bagus tak bagus? Bila mana subuh tak sembahyang hanya qiyamul lail saja.
Hakikatnya tak bagus. Pasal apa tak bagus? Pasal qiyamul lail itu tambahan sunat, tetapi hak wajibnya solat subuh tadi. Maka dengan sebab itu, saya nak sebut bahawa dalam kita melakukan sesuatu, kita nak buat baik ni bagus. Orang-orang hari ni alhamdulillah jiwa baik, nak buat kebajikan, nak dia tengok ramai. Tetapi kadang-kadang tak ada ilmu, itu banyak juga. Oh, dia tak ada ilmu. Dia kata aku buat baik sudah. Maka bila mana dia tak ada ilmu, dia tak boleh beza kadang-kadang hak mana wajib, mana sunat pun tak boleh beza. Dia tak boleh beza yang mana yang dia patut war-warkan atau tak patut war-warkan, dia tak boleh beza. Kan? Macam-macam lah benda yang berlaku. Kan? Sehingga kadang-kadang bila jadi macam isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab tu saya kata yang pertama sekali adalah ilmu tu penting. Itu nombor satu. Sebab dengan ilmu tu kita beramal. Kita beramal di atas dasar ilmu. Macam orang yang dia pulun puasa 6 tapi puasa Ramadan dia tak buat. Jadi dia apa puasa 6 tu nak dapat apa? Ramadan hak wajib tak buat. Maka dengan sebab itu, seseorang itu dia kena lihat dulu yang konteks wajib dulu. Itu yang pertama. Ikut ranking. Jangan terus pihak sunat wajib tak buat. Saya suka buat analogi macam ni. Orang buat sunat tak buat wajib ni. Saya analogi ni nak bagi orang faham lah. Orang faham ke tak tahulah. Saya kata benda sunat ni, jam sunat, kepiah tambah sunat ni, kan? Kita pakai apa lagi? Kalau orang pergi kerja ke necktie kan, tie tu sunat. Hak wajib apa? Hak wajib ni kita pakai baju seluar ni, hak tutup aurat kita, tu wajib. Ya. Orang perempuan pula sunat apa? Pakai rantai, merlak, pakai cincin, merlak semua kan. Itu tambahan, itu aksesori, itu sunat yang bagi comel lagi. Tak pakai tak apa. Hak wajib apa? Dia pakai baju tutup aurat dia tu. Orang yang buat sunat tapi tak buat wajib, macam orang pakai kepiah, pakai tie, pakai jam, pakai cincin, seluar tak pakai, baju tak pakai. So kita nak kata apa orang macam ni? Kalau kita nampak orang lagu tu Cacat kita kata dia ni betul ni otak tak center ke apa ke? Kita akan jadi pelik lah kan. Itu perumpamaan walaupun nampak dia ni pakai kepiah. Okey tak okey? Okey lah pakai kepiah. Kan? Bukan senang-senang nak pakai kepiah pergi berjalan ni. Orang kata Tok Haji mana tu. Tapi kalau hang pakai kepiah, tapi hang tak pakai baju sepang nak buat apa pakai kepiah tu. Maka tak bermanfaat kepiah yang hang pakai tu. Kepiah tu tambahan saja. Hak wajib ni kena pakai tutup aurat. Jadi nak ceritanya bahawa dalam bab harta macam tu juga. Dalam bab harta ni ada hak wajib, ada hak sunat. Hak wajib tu nama dia zakat. Hak wajib tu nama dia zakat. Jadi makna kod mana pun zakat ni kena keluarkan. Tak banyak kita sebut tadi. Kalau zakat berniaga pun 2.5% juga. Kalau zakat berniaga. Zakat simpanan sama juga 2.5%, 2.5%, tak banyak zakat simpanan. Kan? Kadang kita tengok juga kawan-kawan kita kadang dia tak combine tu, dia simpan dia 5 bank dia simpannya. Dia tak combine, campur-campur semua tu. Dia kena campur tu. 5 bank tu. Berapa ribu dia ada tu. Kan? Dia kena keluar zakat simpanan. Jangan dia buat kecoh sudah. Kan? Jadi maknanya keluarkan zakat itu perkara yang wajib. Itu yang utama sekali. Kemudian tambahan daripada itu sedekahlah di jalan Allah. Berwakaf, bantu orang apa semua, insya-Allah Allah akan bagi keberkatan pada harta dia. Rezeki dia akan bertambah rezeki itu pelbagai dimensi, bukan duit saja rezeki ini. Kadang-kadang Allah bagi kesihatan pada dia, itu satu rezeki. Orang lain ada duit tapi habis kat hospital je. Habis hospital Palabatas, pergi hospital Semang Jaya. Tak baik Semang Jaya, pergi GH, pergi hospital Tanjung kan. Dia tak habis duit. Bukan kita kata apa, kadang-kadang itu duit habis juga. Tetapi maknanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kebaikan pada kita. Rezeki dalam berbagai sudut yang Allah boleh bagi pada kita kan. Bukan untuk material saja, dalam apa sekalipun. Yang pentingnya kita buat baik. Yang pertama hak wajib kita buat kalau dalam bentuk harta ni, wajib ni zakat. Itu dalam bentuk yang wajib. Kan? Begitu yang keduanya, kalau yang sunat ni kita sebut tadi, yang melibatkan ni lah, wakaf, sedekah, bantu orang, hantar bantuan, apa semua ni eloklah diteruskan, insya-Allah banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan peroleh dan kita dapat rasa, insya-Allah dapat rasa Allah Taala ni siapa yang buat kebaikan dari sudut harta, Allah akan bagi kebaikan dari sudut harta.
Hatta dalam Islam sekalipun sebenarnya. Kalau kita tengok orang bukan Islam yang hebat-hebat, yang kaya-kaya tu, sebenarnya dia banyak keluarkan harta kebajikan tu, di jalan kebajikan. Walaupun dia tak Islam, tapi Allah tunaikan hak harta tersebut oleh kerana dia rajin bagi di jalan kebajikan. Allah bagi harta dia semakin bertambah. Sebab tu kalau kita tengok Bill Gates ni antara orang yang banyak bagi donation sebenarnya. Walaupun dia tak Islam, kalau dia Islam lagi bagus lah kan. Lagi bagus dapat pahala, tapi dia tak dapat pahala di akhirat, tetapi di atas dunia ni Allah bagi dah kat dia. Allah bagi kat dia. Pasal apa? Pasal dia rajin donate. Itu bab harta tu memang dia akan dapat. Dia akan dapat. Sebab tu kedapatan ada orang dia bayar zakat. Ni cerita betul ni. Saya banyak dapat cerita daripada wilayah lah, PPZ wilayah. Dia ni dengan seksinya pegawai nak terima zakat dia pun Allahu Akbar. Jadi ketak lutut tu nak jumpa dia tu. Seksi sangat. Nak main buat apa ni? Main pusat zakat. Bayar zakat. Nak bayar zakat. Kawan pegawai nak terima zakat tu ketak sebab apa? Allah. Rasa hilanglah pahala puasa aku hari ni kan. Pasal apa? Pasal nak terima zakat daripada orang lagu ni. Tapi bila ditanya dia, apa rahsia yang dia bayar zakat? Sebab kau tengok penampilan tu macam menampak penampilan tu dengan seksi ni menyeksa kan tu. Mantap. Menampak tak? Pak siapa dia nak bayar? Rupa-rupanya dia bagi tahu hasil pendapatan dia semakin lama semakin bertambah dengan dia bayar zakat. Jadi maknanya kita tengok Allah Ta'ala ni sampai tahap walaupun hang berdosa, memang satu segi hang berdosa, hang tak tunaikan perintah Allah Ta'ala. Tapi bab duit, bab harta hang tunaikan bab tu, Allah bagi bab tu untuk hang. Allah bagi kat dia bab dari sudut apa? Harta dimurahkan rezeki dia. Walaupun banyak benda lain dia tak buat. Tapi nak ceritanya bahawa itulah penyuburan kepada harta, kesuburan kepada harta kita. Sebab itu sedekah tu tambah, tapi yang wajib tu yang pertama zakat. Lepas zakat ditunaikan, barulah kita tunaikan yang lain, nak sedekah, nak derma, nak sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah penjelasan yang sangat terperinci kepada kita. Sidang betul sekalian. Saya teringat dengan satu kalam daripada Imam Ibn Athaillah Ustaz. Imam Ibn Athaillah sebut, dia berkata kata dalam kitab dia, min alamat ittiba'il hawa al-musara'atu ila an-nawafil al-khairat wa takasuli 'anil qiyam bil wajibat. Dia berkata kata di antara tanda kita nak tengok orang itu ikut hawa nafsu dia, nak tengok tanda dia, iaitulah tengoklah orang tu dia bersegera melakukan amal kebaikan, amal sunat ni, tapi dia malah dalam nak melakukan amal yang wajib di sisi Allah SWT. Itu sikit perkongsian berkaitan dengan apa yang Ustaz tekankan tadi, iaitulah dalam melaksanakan perkara sunat tadi, sebenarnya ada satu tuntutan, itulah perkara wajib yang mesti kita buat, iaitulah dengan harta yang ada pada kita ni. Baik Ustaz, sebenarnya masa sedap tak sedap nak habis dah Ustaz. Nak dekat siang lah. Jadi insyaAllah nak rasa mungkin penutup ni mungkin Ustaz boleh bagi sedikit kesimpulan dengan apa yang kita bincangkan pada kali ini berkaitan dengan Ramadan dan zakat pendapatan, yang boleh Ustaz kongsikan dengan kami buat kesimpulan lah Ustaz. Jadi saya silap Ustaz. Ya, baik. baik. Terima kasih. Waktu kita settle sampai pukul 3 kan? Ya Ustaz. Pukul 3 ya. Lebih pukul 3 tak boleh orang nak balik kerja kan? Jadi, okey. Dia akhirnya sebagai kesimpulan perbincangan kita, kita Ramadan dan zakat ni, biasa kita kenai zakat bulan Ramadan, memang kita kenai. Sebab apa? Sebab kita kenai zakat fitrah. Dan boleh dikatakan zakat fitrah ni alhamdulillah orang tak akan abaikan zakat fitrah ni. Sebab apa? Kalau abaikan zakat fitrah memang teruk lah. Memang teruk sangat lah kan. Macam orang kata sampai Jumaat, main Jumaat pun tapi memang teruk lah. Soalan gitu lah. Kan? Jadi maknanya, sebab zakat fitrah ni kita dididik daripada kecil. Kalau tak bagi zakat tak boleh raya. Jadi tu. Sebab tu zakat fitrah ni kok mana pun dia akan keluar juga. Walaupun kita kata orang tak mampu tak boleh keluar, zakat fitrah ni pun dia tak wajib keluar kalau dia tak mampu. Tak berhutang, sanggup berhutang nak keluar zakat fitrah ni. Semangat tu. Kan? Punya apa? Dia sinonim dengan raya tu. Sebab zakat fitrah alhamdulillah kita okey. Yang kita ambil perhatian adalah zakat harta. Ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang termasuk saya sebut tadi lah, zakat pendapatan, zakat PF bila kita keluar PF, zakat saham, zakat simpanan, zakat emas, zakat perak, zakat ternakan, zakat pertanian.
dan zakat perniagaan. Kadang-kadang zakat-zakat harta ni kadang diabaikan. Bila cukup haul pun tak tahu bila lah. Cukup setahun bila ni dia berniaga pun tak ingat dah kan. Dia ambil sambil lewa saja. Sedangkan itu merupakan satu kewajipan yang sangat-sangat wajib. Sebab tu saya sebut pada awal tadi. Oleh kerana kepentingan zakat itulah sesiapa yang meninggalkan zakat ini, para ulama menyatakan ada dua hukumnya. Satu, kalau tinggal kerana ingkar, kufur. Yang kedua, kalau tinggal kerana tak nak bayar, fasik. Tu. Sebab tu juga Sayyidina Abu Bakar, walaupun dia seorang yang kita kata nampak lembut, Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar terkejut bila mana Sayyidina Abu Bakar mengambil tindakan memerangi golongan yang enggan keluarkan zakat selepas kewafatan Nabi SAW. Zaman Nabi mereka sanggup keluar zakat, bila Nabi wafat mereka tak keluar dah. Maka Sayyidina Abu Bakar, oleh kerana dia faham bahawa itu merupakan sunnah Rasulullah yang wajib, maka pada ketika itu dia tanpa teragak-agak untuk isytihar perang terus memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Sampai Sayyidina Abu Bakar pun Sayyidina Umar pun terkejut dengan tindakan tegas Sayyidina Abu Bakar tersebut, menunjukkan pada kita betapa itu pentingnya zakat. Dan di sebenar kesempatan bulan Ramadan juga sebagai akhirnya kesimpulannya, kita berada pada 10 akhir Ramadan ni, tuan-tuan kita sama-sama muhasabahlah diri kita, apa-apa benda wajib lagi yang kita tak buat. Semua kita kena tunaikan. Yang penting yang wajib dulu kita tunaikan, barulah diikuti dengan yang sunat, dan kita cuba berusaha insya-Allah sedaya upaya untuk kita dapatlah anugerah Allah yang terindah di 10 akhir Ramadan, iaitu Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapat anugerah tersebut insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga, oleh kerana saya tak boleh balik kampung, saya di Jarak Atas, Tasik Gelugong, Subang Perai, Pulau Pinang. Tiap-tiap tahun saya balik punya, tapi tahun ni tak boleh balik, jadi saya mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri Al-Mubarak. Sambut habaq siap-siap lah, ucap siap-siap. Kullu aam wa antum bikhair, taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga Allah terima daripada kita, daripada kita semua. Insya-Allah segala apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sekadar itulah dapat saya sampaikan. Dah waktu pun dah pukul 3, on time pukul 3. Jadi kita kena berhenti on time. Start pukul apa tak apa, berhenti mesti on time. Itu prinsip saya lah. Kan? Jadi sekadar itulah yang dapat disampaikan, dapat bersembang-sembang santai pada petang ni. Di Pusat Zakat Pulau Pinang ni. Kan? Melepaskan sikit kerinduan saya balik kampung ni. Itulah. Jadi okey. Jadi sekadar itu, wallahu alam, apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah saya pemaaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Jazakumullah khairan katsira atas perkongsian Ustaz selama hampir sejam tadi bersama dengan kita di live Zakat Pulau Pinang kali ini, tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat yang besar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Suki Osman ini, insya-Allah. Yang mana Ustaz Suki Osman ni semua pun dah kenal dah, tokoh di Pulau Pinang sekalipun. Semua orang dah kenal dah, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz yang mengucapkan kepada Ustaz. Dan kami juga nak ucapkan selamat hari raya kepada Ustaz di perantauan sana. Taqabbalallahu minna wa minkum wa min taqabbalil karim, insya-Allah Ustaz. Jadi saya kira itu saja dulu perkongsian kita bersama dengan Ustaz pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.